Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya isu suami dayus ini belum lagi reda. Semalam setelah saya muat naik video react ke atas Ustazah Siti Afifah dalam topik ini, antara komen yang saya dapat ialah, Kapten, bukan Ustazah seorang saja yang cakap, suami dia pun cakap perkara yang sama. Lalu diberikan link video TikTok kepada seorang individu yang dikatakan sebagai suami Ustazah Siti Afifah. Jadi video ini ialah react saya kepada individu yang dikatakan sebagai suami Ustazah Siti Afifah. Sebelum itu poin penting, saya tak nak bincang, tak nak sentuh sama ada individu ini suami atau bukan suami kepada Ustazah Siti Afifah. Sebab fokus saya dalam membuat video-video react ini ialah kepada konten dan bukannya kepada perkara-perkara peribadi ataupun latar belakang seseorang itu, ya. Kita fokus kepada kontennya saja. Dan apabila saya menonton video TikTok ini, alamak, sampai-sampai saya pun, sebab orang yang kata ni, yang hantar saya link ni, kata yang ni ustaz juga. Tapi bila saya dah tonton ni, biar benar ustaz. Okey, tak apa. Saya biar tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang tonton. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang nilai. Apakah yang bercakap ini layak dipanggil ustaz ataupun tidak. Video TikTok ini dimiliki oleh akaun Scorpion Merah. Scorpion Merah. Jadi saya minta izin daripada Scorpion Merah untuk mainkan audio untuk sama-sama kita lakukan analisa serta ulasan ilmiah. Link kepada video TikTok ini saya berikan dalam kotak description, ya. Okey. Sebelum saya nak mainkan, sedikit amaran kepada mereka yang jantungnya lemah. Jangan terkejut tau. Ini ni I am speechless. Tak apa, saya mainkan. Ayo kita dengar, ya. Terus itu kamu letakkan maruah isteri kamu ni, bidadari kamu di dunia ini, ya. Kamu buat macam tu. Pagi tadi saya dengar sendiri ada orang lelaki telefon, ya. Dikata ya, bini dia nak bersalin, ya. Doktor minta 10,000, minta duit kat ustazah. Kamu lelaki, kamu suami, kamulah bertanggungjawab. Waktu kamu bersama-sama dengan isteri kamu di malam pertama, apakah kamu tidak terfikir kamu akan ada anak? Jangan sedapnya saja kamu ambil. Hei lelaki, dayus kamu, ya. Sepatutnya, ya, malam pertama kamu menumpahkan air mani kamu tu, ya. 9 bulan Allah Ta'ala beri tempoh, ya, untuk kamu bersiap sedia, ya, memberikan tempat yang terbaik untuk suami itu isteri kamu bersalin, ya. Hanya dikenakan beberapa ringgit sahaja, ya, kamu sanggup serahkan maruah, ya. Hei para isteri, ya, sedar, ya, begitu murahnya maruah kamu, ya, di mata suami kamu, ya. Mana pengorbanan seorang suami, ya. Sepatutnya seorang suami demi maruah, demi kemudahan, demi keselesaan isteri yang berjuang, ya, melahirkan anak, sama ada, ya, ada dua kemungkinan, boleh jadi hidup, boleh jadi mati, ya, sedang berjuang, ya. Kamu sedap-sedap aja, ya. Malam pertamanya sedap, lepas tu 9 bulan tu semuanya kau sedap-sedap je, makan sedap, ya, segala-galanya sedap, isap rokok kau tak fikir benda tu, ya, membazir, ya. Maruah isteri kamu nak letak di mana, ya. Kemudian kau sampai seterus itu kamu. Okey, kita sama-sama telah pun mendengarnya, ya. Alright. Okey, sedikit react daripada saya beberapa poin. Pertama sekali, apabila saya mendengar video ni, antara pertama yang saya dapat tangkap ialah bagaimana orang yang bercakap ini sangat beremosi. Dan di sini saya terus teringat apabila saya muat naik video react ke atas Ustazah Siti Afifah, antara komen-komen yang saya dapat ialah orang perempuan ni memang emosi, orang perempuan ni emosi lebih daripada akal, orang perempuan sekian. Maknanya perempuan dikaitkan dengan emosi yang macam video TikTok Ustazah Siti Afifah tu lah.
Okey, video TikTok ini membuktikan bahawa bukan bahawa bukan saja perempuan, bukan saja wanita yang beremosi, tetapi lelaki pun boleh beremosi, bahkan pada penilaian saya lebih beremosi daripada seorang wanita, ya. Dan dapat kita lihat, ya, dari cara dia bercakap tu, sepatah ya, menunjukkan dia sebenarnya, si Fulan ni, dia tidak membuat persiapan sebelum bercakap. Dia macam lompat terjun, kemudian cakap saja, kemudian dia tak tahu apa nak cakap tu, yang cakap sikit ya. Okey, sangat-sangat beremosi hendak berbicara topik ini. Saya pun tak tahulah kenapa. Alright, tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada unsur menghasut dalam video TikTok ini kepada isteri-isteri, yang kalau suaminya tak dapat sediakan tempat ataupun doktor untuk bersalin, yang tempat yang selesa apa semua tu, nanti saya akan komen itu juga, maka macam apa yang cuba disyaratkan oleh si Fulan ini? Apakah apabila suami tidak mampu menyediakan doktor wanita, tempat bersalin yang selesa, isteri patut minta cerai? Apakah itu yang diisyaratkan oleh si Fulan ini? Okey, tuan-tuan dan puan boleh dengar sendiri bagaimana dia menghasut kepada para isteri. Saya yakin para isteri yang mendengar tidak mudah termakan kepada hasutan si Fulan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, si Fulan ni berkata, saya kata si Fulan lah sebab saya tak tahu nak sebut ustaz ke encik ke apa ke, saya sebut si Fulan saja sebab nama pun saya tak tahu. Nak disebut tuan yang tak payah disebut nama dia, yang itu tu register pada seorang tu kan. Okey. Apabila, si Fulan ni berkata, apabila suami bersama isteri pada malam pertama, tak terfikir ke? Maknanya tak terfikir ke nanti dah ada anak nak bersalin di mana kan? Kemudiannya beliau berkata lagi, ada 9 bulan untuk siap sedia. Apakah itu? Siap sedia duit untuk bersalin di hospital swasta. Tuan-tuan dan puan, dalam video sebelum ini saya jelaskan bahawa di hospital swasta ini paling kurang rate 4-5 tahun yang lepas ialah RM5,000. Ini untuk di Lembah Kelang, dan ini untuk ibu yang bersalin super normal. Masuk hari ni, besok boleh keluar. Tapi kalau ada complication sikit ke banyak, baik pada ibu, baik pada anak, bil tu boleh naik. Dan begitu mendadak. Kalau cesarean atau C-section boleh sampai RM15,000. Kemudian ini miscellaneous cost lah apa-apa. By the time dapat bil tu RM20,000. Okey, jadinya ada 9 bulan untuk siap sedia, 10-20,000 tu. Okey, baik. Dia katakan malam pertama apabila menumpahkan air mani, malam pertama maksudnya baru berkahwin ni si suami, tuan-tuan yang dah berkahwin, kalau boleh flashback kan, ingat ketika baru berkahwin atau yang akan nak kahwin, yang tuan-tuan, sama-sama kita tahu bila berkahwin ni banyak duit yang keluar. Banyak duit keluar untuk majlis perkahwinan, persiapan lah, hantaran dan macam-macam adat budaya masyarakat kita kan. Banyak duit yang keluar. Kemudian bila dah berkahwin, banyak lagi duit yang akan keluar untuk menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan makan minum, sebab ini adalah tanggungjawab nafkah seorang suami, tempat tinggal. Dan dalam suasana ekonomi sekarang ini, kadang-kadang suami hanya mampu menyediakan apartmen ataupun flat yang kecil ke, dengan kelengkapan yang sangat minimum. Tilam pun tak mampu, mungkin sekadar toto saja ke, peralatan yang sangat minimum, aircon jangan harap lah, mungkin sekadar kipas angin saja, beli second hand, third hand ke apa kan. Jadi they are just starting their life, baru nak mulakan kehidupan, dan memang banyak cabaran keuangan. Tak perlu saya nak sebut, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, bahkan mungkin pernah merasainya, banyak cabaran keuangan apabila nak kahwin dan apabila baru saja berkahwin. Banyak cabaran keuangan, ini adalah sesuatu yang confirm. Di sebalik cabaran ini, bahkan kadang-kadang to make things worse, untuk memburukkan lagi suasana, ada pula suami yang sanggup berhutang semata-mata kerana nak kena bagi hantaran lah, dulang-dulang lah, majlis perkahwinan apa semua, sanggup berhutang. Lalu sekarang ni kena bayar balik pula hutang itu. Jadi dengan pelbagai kos untuk memulakan kehidupan sebelum berkahwin, selepas berkahwin, sekarang ni nak kena himpun duit pula dalam tempoh 9 bulan tu.
Purata saya kata hospital swasta ni selamat tu 10 lah. Okay, 10. Ini kalau normal delivery lah. Kalau ada complication ke apa, kenalah garu kepala, kena cari lagi 10,000 tu. Dan si Fulan ni pun tadi sebut ada orang telefon kan. Kacau dia minta 10,000 kan. Okay. Jadi nak sediakan 10,000 cash tau. Sekarang ni pun kalau dah lama kahwin, di kalangan tuan-tuan para suami ada tak? Readily available RM10,000 in cash. RM10,000 tunai terus ada dalam akaun simpanan, boleh ambil ke kena korek sini korek sana, ada RM1,500 saja. Jadi ini bukan sesuatu yang senang. Persoalannya, kenapa si Fulan ini menyusah-nyusahkan pasangan yang baru hendak berkahwin, bukan baru hendak berkahwin, yang baru saja berkahwin. Dan apakah bila dia suruh fikir, aku tak mampu ni, so macam mana ni, kena family planning ke? Suami kena pakai kondom ke? Apa jadi dengan tujuan? Apa jadi dengan maqasid perkahwinan yang antaranya ialah supaya suami dan isteri dapat melakukan hubungan seks yang normal, ya? Sebab sebelum itu mereka belum berkahwin dan kita yakin mereka adalah muslimin muslimat yang sehat, yang ada nafsu seksual, tetapi mereka menahan, mereka menjaga diri, menjaga maruah diri sehinggalah berkahwin, barulah mereka dapat melakukan hubungan seksual. Tapi dah nak kena pakai kondom lah, family planning kan, apa semua tu kan. Dan kemudiannya apa jadi dengan salah satu daripada tujuan perkahwinan, iaitu untuk memiliki zuriat, untuk memiliki anak. Apa jadi dengan tujuan-tujuan tu? Apakah tujuan-tujuan ini boleh ditangguhkan, boleh ditolak ke tepi dahulu semata-mata supaya suami mampu membiayai isteri untuk bersalin di hospital swasta? Jadi semua ini we have to put aside first, merely because the husband needs to ensure that he is able within that 9 months period, that he is able to sponsor his wife to deliver at a private hospital. Apakah ini salah satu daripada tujuan perkahwinan itu sendiri? Sebab tu saya kata ustaz tak akan cerita benda macam ni. Ustaz yang minimum pun tak akan cerita macam ni. So menghairankan kan? Okey, tak apa. Poin yang menarik selepas itu pula, poin yang menarik, si Fulan ni sendiri cakap 9 bulan siap sedia untuk memberikan tempat terbaik isteri kamu bersalin. Sekarang ni isunya ialah isteri bersalin disambut oleh doktor lelaki atau doktor wanita, atau isu bersalin di tempat yang selesa. Maknanya ini bukan sekarang ni bukan lagi sekadar yang menyambut tu doktor lelaki atau doktor wanita, tapi sekarang ni dah merebak, dah berkembang kepada bersalin di hospital swasta yang umpama hotel 7 bintang. So ini dah lari jauh dah ni. So kenapa si Fulan ini, sekali lagi, satu lagi sebab tak layak dipanggil ustaz, kenapa si Fulan ini memberat-beratkan suami dengan perkara yang sebenarnya tak perlu pun diberatkan? Yang penting dapat bersalin dengan selamat. Kalau ada doktor wanita, alhamdulillah. Kalau tak dapat doktor lelaki pun tak mengapa. Kita boleh pergi ke hospital kerajaan. Dan kerana itulah juga kerajaan menyediakan hospital. Okey, dan di sini nampak ya, si Fulan ini telah lari jauh daripada tujuan perkahwinan, lari jauh daripada topik asal, ya, menambah-nambah beban ke atas para suami. Okey, kemudian si Fulan ni berkata lagi, hanya sebab dikenakan beberapa ringgit sahaja, kamu sanggup serahkan maruah isteri. Maksudnya antara hospital kerajaan dengan hospital swasta, you tambah beberapa ringgit saja ke? RM5 ke? Si Fulan ni dia datang dari mana? Dari planet mana ni? Antara hospital kerajaan dengan hospital swasta, beza je beberapa ringgit saja. Dan kerana berapa ringgit ini, si suami ini tak sanggup nak bayar dan sanggup serahkan maruah isterinya kepada doktor lelaki. Beberapa ringgit tadi kata, bukan beberapa ribu, beberapa ringgit. So nampak tak betapa emosionalnya si Fulan ini, sampai dia cakap pun kita pun hairan kewarasan dan kesioman dia tu sendiri. Mujurlah tak tahu nama kan, nak sebut apa kan. Okey, dan yang menarik, poin yang menarik, si Fulan ni sebut
boleh jadi isteri kamu tu boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Jadi dia sendiri tahu, dia sendiri telah mengakui bahawa apabila isteri hendak bersalin, it is a life and death situation. Ia adalah satu suasana darurat. Bila sudah darurat, tak penting lagi dah doktor lelaki atau doktor wanita. Yang penting ialah nyawa ibu dan nyawa anak. Dia sendiri sebut. Kejap. Cuba main balik dengar. Dia sendiri sebut bahawa boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Jadi si Fulan ni sendiri tahu bahawa isteri pada ketika itu dalam suasana yang mempertaruhkan nyawanya untuk deliver, untuk bersalin. Kan, jadi dalam keadaan seperti ini, prioriti ialah nyawa ibu dan juga nyawa bayi. Bukan lagi memelihara ataupun menjaga aurat. Jauh sekali daripada tempat yang selesa hospital swasta umpama 7 bintang. Okay, nampak? He contradicts himself. Dia sendiri telah menyanggahi dirinya sendiri, ya. Okey, tak apa. Ada satu lagi video TikTok sama juga daripada kejap. Okey. Okey. Daripada video TikTok Scorpion merah juga. Okey, si Fulan yang sama ini nanti saya mainkan, kita dengar ya. Potongan yang kedua pula. Buka, dirobek, diseluk diseluk, entah apa lagi lah, ya. Kamu buat tak tahu kat luar isap rokok. Wah, bu, dah bersalin belum? Belum lagi. Kau isap rokok lagi, minum kopi lagi. Boleh lagi kau minum kopi. Ya. Apa jenis lelaki kamu macam ni? Ya. Sebab itulah, ya, gaya dan watak yang seperti inilah yang Nabi SAW sebutkan, ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus yang seperti ini, suami-suami yang wataknya, perangainya seperti ini, wahai isteri-isteri kat rumah tu, sedar, ya, inilah, ya, wajah-wajah lelaki-lelaki dayus yang Nabi sebutkan, ya, tidak ada tempat di syurga. Allah Ta'ala yang mengharamkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, link bagi video TikTok kedua ini juga dalam kotak description. Jadi sama sebagaimana Ustazah Siti Afifah, si Fulan ini juga menuduh suami yang sedemikian, yang membiarkan isterinya bersalin dengan disambut oleh doktor lelaki sebagai suami dayus. Lalu dia membacakan hadis. Sekarang ni, betul ke tafsiran si Fulan ini terhadap hadis tersebut? Okey? Dan tengok cara dia baca hadis. Tak ada disiplin langsung. Sikit sana, sikit sini. Kita pun tak tahu lafaznya yang penuh tu macam mana. Dan apakah penafsiran yang sebenar daripada hadis tersebut. Ayo, saya bacakan sekali lagi. Di sebelah saya ialah laptop saya, perisian Maktabah Syamilah. Saya sedang melihat kepada Musnad Ahmad, edisi tahqiq Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya. Hadis nombor 6113. Okey, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamri wal uqu wad dayusu lazi yuqirru fi ahlihil khubsa. Okey, jadi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang pasti Allah mengharamkan syurga ke atas mereka. Okey, Allah tabaraka wa taala mengharamkan syurga ke atas mereka. Siapakah? Pertama, mudminul khamri, orang yang ketagih arak. Kedua, wal uqu, yang ini orang yang menderhaka, anak yang menderhaka kepada ibu bapa, baik kedua-dua atau salah seorang daripada mereka. Dan ketiga, wad dayusu. Nah, ni ya dayus lah, wad dayusu. Kemudian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan dayus ni, dengan suami dayus ni, ya. Allazi yuqirru fi ahlihil khubsa. Yang ini orang yang ikrar, maknanya dia tahu tapi dia sengaja biarkan. Dia tahu tapi dia sengaja biarkan fi ahlihil khubsa, ahli keluarganya melakukannya. Al-khubza ni perkara buruk, perkara mungkar, perkara maksiat. Sengaja biarkan. Dia tahu tapi sengaja dia biarkan. Persoalannya sekarang ini, seorang isteri yang sebagaimana berkata si Fulan tu sendiri, boleh jadi hidup, boleh jadi mati, yang sedang bertarung nyawanya untuk bersalin.
untuk melahirkan. Apakah dia ni sedang buat perkara al-khubsah, perkara buruk, perkara mungkar, perkara maksiat, dan diketahui oleh suami pun biar saja. Apakah seorang isteri, sekali lagi saya tanya, yang sedang dalam bertarung, sedang bertarung untuk melahirkan, untuk to deliver, dia ni seorang yang sedang buat perkara buruk, perkara mungkar, perkara maksiat? Tidak. Ini kita kata baca hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Baca hadis yang sahih tetapi dengan penafsiran yang salah. Penafsiran ini bukan saya sendiri yang buat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan dia. Wadayusu. Apakah ya? Allazi. Rasulullah sendiri menjelaskan. Allazi yuqirru fi ahlihil khubsa. Rasulullah sendiri yang menjelaskan maksud lelaki dayus di sini, ya. Jadi sangatlah tidak adil, sangatlah tidak betul apabila dituduh suami ini sebagai suami yang dayus. Padahal isteri pun sendiri akan pasti tidak setuju, sebab mereka bukan sedang buat perkara maksiat, bukan sedang buat perkara mungkar, bukan sedang buat perkara buruk, tetapi sedang melahirkan anak. Dan kita sama-sama tahu dalam hadis-hadis lain bahawa salah satu daripada orang-orang, daripada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang akan dikurniakan darjat syahid ialah apabila dia meninggal dunia dalam rangka hendak melahirkan. Kalau melahirkan itu satu perkara mungkar, takkan pula kalau meninggal dunia dapat darjat syahid, kan? Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulan, mungkin ada sebahagian orang bersangka baik atau memaksa diri bersangka baik bahawa si fulan ni sebenarnya cuba untuk memberi teguran kepada para suami supaya bertanggungjawab kepada isteri mereka. Ya ke? Sebab kalau kita dengar, nampaknya si fulan ni lebih kepada macam menghasut suami supaya menyediakan tempat yang selesa, memberat-beratkan suami. Padahal hospital kerajaan, it is good enough. Ianya cukup bagus, ada pakar Kalau nak kata ada beberapa kekurangan, maka hospital swasta pun ada kekurangannya, bukan hospital kerajaan sahaja. Dan kemudiannya telah pun saya jelaskan dalam video react sebelum ini, apabila sebagaimana yang dikatakan oleh si fulan, boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Dalam suasana begini, prioriti, keutamaan ialah menjaga nyawa ibu dan bayi, dan bukan lagi untuk menjaga aurat. Kalau dapat jaga aurat dan juga nyawa, sudah tentu terbaik. Tetapi bukanlah kita ni dalam kehidupan ni, it is not every time that we get what we want. Kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan satu saja, maka prioriti ialah menjaga nyawa ibu dan juga bayi, ya. Dan bagi saya lah, nampak sangat si fulan ini memperlekehkan kemampuan para suami, ya. Padahal jika dia berpijak pada dunia nyata, berpijak di bumi Malaysia, sebab saya katakan, saya tak tahu dia ni mari dari mana, planet mana agaknya, yang perbezaan antara hospital kerajaan dengan hospital swasta hanya beberapa ringgit saja. Dia tidak akan berkata sedemikianlah. Sebab sebahagian orang Allah SWT rezekikan dengan kelapangan rezeki, sebahagian orang Allah menyempitkannya. Setiap ni ada hikmahnya, ada ujiannya, dan tidak patutlah kita memperlekehkan kepada orang yang tidak mampu sebagai sengaja mengabaikan tanggungjawab dan sebagainya. Dan akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menemukan kita, baik secara face to face, baik kuliah maghrib di masjid, di surau, baik melalui YouTube, baik melalui TikTok, baik melalui Facebook video, dengan ahli-ahli agama yang berilmu, yang berilmu, yang berwawasan dan memiliki akhlak mulia. Sebab sekarang ini tak nak cakap lebih lah pula, kan? Dah pun 24 minit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.